وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kita kepada Allah dalam melaksanakan seluruh perintah Allah dan kita meninggalkan segala tegah larangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkompromi dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sekali-kali reda dengan maksiat yang hendak dilakukan ataupun akan dilakukan ataupun yang akan datang kepada kita. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, umur kita amatlah singkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita sentiasa dengar, kata Rasul, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 ke 70 tahun. Lebih daripada 70 kita sebut sebagai subsidi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerajaan boleh menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat dia, maka Allah Jalla fil Ula lebih mampu dan lebih layak bagi Allah untuk memberi dan menarik balik subsidi-subsidi yang Allah berikan kepada kita. Salah satu subsidi yang Allah berikan kepada kita, umur yang panjang melebihi umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling kita risaukan sekali sekarang, manusia mati tak mengikut umur. Ada yang mati umur lanjut, ada mati umur tak berapa nak lanjut, ada yang baru lahir dan mati. Maka bagaimanakah keadaan kematian kita satu masa nanti, hadirin sekalian? Itu yang kita nak ambil iktibar dalam khutbah Jumaat yang ingin disampaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah pada hari ini. Berkata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari, ma fata min umurika la 'iwada lahu wa ma hasala lak wa ma hasala lak minhu la qimata lah. Apa yang telah hilang dari usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali. Momen-momen penting, pengalaman-pengalaman ataupun kenangan-kenangan yang kita berlakukan sebentar tadi tak boleh nak U-turn balik dah tuan-tuan. Dan apa yang terhasil daripada apa yang kita lakukan sekarang, la qimatalah, tidak ada nilai harga untuk dibayar oleh sesiapa pun. Maksudnya, untuk kita menghargai setiap detik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai umat Islam, agar menghasilkan pahala yang dapat kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pahala tersebut kita dapat mencari redha Allah Azza wa Jalla. Dengan pahala tersebut kita layak memiliki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pahala tersebut moga-moga terhindar daripada kita melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama di atas muka dunia itu baik bagi mereka, kerana sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah melakukan dosa di atas muka dunia dan mereka boleh beroleh azab siksaan yang menghina di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini kita dapat lihat program-program lara, rancangan-rancangan lara. Baru ni saya ada terpandang dalam satu rancangan di Indonesia, apa namanya, Pesona. Dalam tu ada dua orang budak sedang tafsirah, menyampaikan tafsirah yang sangat hebat. Dua-dua ni kembar.
Saya kata bagus rancangan ni melatih budak-budak berceramah. Habis 2 orang buat persembahan, tiba-tiba muncul lagu joget lambat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata apakah peningnya manusia-manusia kat sana yang mencampur adukkan antara hak dan batil, mencampur adukkan antara nur dan zulumat, cahaya dan kegelapan, cahaya dan gelap saling bercantum, saling duduk bersama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dihebohkan dengan kesesatan pondok pesantren Az-Zaitun yang berada di Indonesia. Yang dulu kita anggap pondok pesantren Az-Zaitun ini salah satu pondok yang boleh kita bagi contoh dan dibuat contoh sebab dia ada ekonominya sendiri, pelajar-pelajarnya cemerlang dan sebagainya. Tiba-tiba muncul kepada Allah Subhanahu Wa Taala ajaran sesat daripada pengarahnya, daripada orang nombor 1 Az-Zaitun, bila mana menyamaratakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Orang perempuan boleh sampaikan khutbah Jumaat, orang perempuan boleh sayang sebelah menyebelah dengan orang laki-laki. Ini ajaran sesat yang berlaku. Kita tak nak apa yang berlaku di negara jiran tersebut menjadi parah dan menjadi wabak yang akhirnya menjangkit kepada umat Islam yang berada di atas muka dunia Allah, khususnya berada di Malaysia. Bila mana kita bantah ada satu kumpulan daripada Amerika, Coldplay, yang mana akan datang ke Malaysia untuk membuat konsert, yang kita tahu tak kala mana mereka datang ke bumi Singapura membuat konsert, bila mana ada geng-geng LGBTQ, ada geng-geng pelangi, geng yang mana jantan dengan jantan, perempuan dengan perempuan, betina dengan betina, yang sanggup menukar fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Maka diberikan bendera pelangi kepada penyanyi utama kumpulan tersebut dan disambut dengan gembira, diletakkan di poket seluar dia, ditayangkan kepada seluruh hadirin yang ada. Tiba-tiba kumpulan tersebut kita ucapkan selamat datang ke Malaysia. Kita kata la marhaba wa la ahla, tidak ada welcome kepada kamu, kepada kelompok manusia yang menyeru dan mempromosikan kepada masyarakat gaya hidup yang sangat teruk. Kalaulah kerajaan Uganda, kerajaan yang lebih miskin daripada kerajaan kita Malaysia, yang mana mereka itu memperkuatkan undang-undang, siapa yang terjebak dengan LGBT dikenakan hukuman yang keras sekali, mandatori, hukuman bunuh dikenakan kepada mereka. Maka tuan-tuan boleh rujuk dalam fiqh jinayat, dalam bab orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut, bagaimana hukuman di sisi Islam yang dikenakan kepada mereka dari sudut hudud yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Justru itu hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada yang berhujah, biarkanlah ustaz, orang kafir yang nak tengok, orang Islam tak perlu tengok. Orang Islam jangan beli tiket. Sedangkan kita tak ada di depan sana, di hadapan pintu stadium tersebut untuk kita menafis adakah kamu Muslim ataupun kamu tidak Muslim. Maka yang datang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi kita mungkin kita nampak ekonomi maju, pelabur akan datang, namun hakikatnya hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tekuk sekali adalah bagaimana kemaksiatan tersebut dibiarkan, kemaksiatan tersebut dianjurkan. Maka kita yang melihat, ada yang berkata kalau nak pergi, tak nak pergi tak apa, hidup ini mudah. Kalau kita kata melihat perkara itu haram, duduk di masjid dan surau. Ini kalimah dia diungkapkan oleh manusia-manusia yang mengaku sebagai Islam tetapi mengeluarkan pandangan yang menyelisihi pandangan daripada para alim ulama. Kaedah ada menyatakan ar-ridha bil maksiyah maksiyah. Reda kepada maksiat, kita sendiri telah melakukan maksiat tersebut. Bahkan Nabi SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa-siapa melihat suatu kemungkaran, maka dia kena cegah pakai tangan kuasa yang dia ada. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan lidah, dengan ucapan tazkirah, peringatan, ceramah dan sebagainya. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu dia gunakan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita mengenang satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مدهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hendaklah kamu segera melakukan amalan-amalan sebelum datangnya 7 perkara. Apakah yang kamu tunggu selain daripada itu? Yang pertama, miskin yang melupakan manusia. Dahlah miskin, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan yang menyombongkan. Nombor 2, kekayaan yang menyombongkan. Yang ketiga, sakit yang merosakkan, yang menyebabkan seseorang tidak melakukan ketaatan disebabkan sakit yang mereka hadapi. Yang keempat, tua yang menidakkan, tidak mampu nak buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan usianya. Ataupun yang kelima, mati yang segera, yang berlaku tiba-tiba kepada kita, yang tidak disangka-sangka. Yang keenam, munculnya Dajjal, iaitu sejahat-jahat perkara gaib yang ditunggu-tunggu kemunculannya. Atau yang ketujuh, kedatangan kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kiamat adalah lebih sengsara dan lebih pahit. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Diriwayatkan oleh Imamul Muzani dalam satu riwayat mengatakan, aku menemui yang membawa kematian. Kepadanya aku berkata, bagaimanakah keadaanmu wahai imam? Lalu dia menjawab, aku akan menjadi seorang pengembara yang akan keluar daripada dunia ini, dan kepada saudaraku aku akan menjadi orang yang dipisahkan daripada mereka. Sementara segala amalan keburukanku hanya aku sahaja yang akan menanggungnya, dan aku merupakan seorang yang amat mengharapkan untuk meminum gelas kerahmatan daripada Allah. Kepada Allah sahajalah aku akan kembali. Tidak aku ketahui apakah rohku ini bergerak ke syurga, lalu aku akan mengucapkan tahniah kepadanya, atau ke neraka yang akan menyebabkan aku tanggung siksaannya. Hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita semua akan pergi menghadap Allah satu saat nanti. Di mana kita berada ketika itu Allahu a'lam. Berapa usia kita Allahu a'lam. Siapa akan bersama kita ketika itu Allahu a'lam. Tapi baru-baru ini kita digemparkan dengan kisah satu keluarga yang mati, 5 anak beranak, ibu dan 4 orang anak. Sangat dekat dengan saya sebab dia Allah pesan kepada sahabat baik saya yang meninggal di Kampar dalam perjalanan nak pulang ke Tapah untuk merawat ibunya yang sakit. Tapi Allah takdirkan ibu dan 4 orang anak ni Allah jemput semua kelima-lima ni. Dalam keadaan begitu kita dapat lihat tabahnya suami dia menghadapi suasana ketika itu. Anak 4 orang Allah ambil, isteri yang tersayang Allah Subhanahu wa taala jemput bersama-sama. Kita tak tahu bagaimana dan kita tak minta kepada Allah. Kita akan pergi sebegitu tanpa pesanan dan sebagainya. Namun ingatlah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, tapi mati itu akan sampai kepada kita. Dapat banyakkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak melakukan ketaatan kepada Allah agar kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan kita redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setiap bulan, beberapa bulan sekali saya hadir ke bumi Terengganu. Daripada madrasah saya belum siap sehingga siap madrasah saya, yang berjaya kita kumpul hampir 3 juta ringgit hasil daripada sumbangan masyarakat keseluruhannya.
Salah satu tempat yang paling banyak menyumbang di Terengganu ni Masjid Pengadang Baru, yang paling banyak menyumbang kepada kami. Maka saya mewakili seluruh warga Baitul Biak mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Setiap kita mempunyai keuangan, ada mempunyai kekuatan. Tadi saya ceramah di Pondok Madrasah Al-Syadiyah milik Ustaz Tok Fakih Adlin di kampung Tok Fakih yang memerlukan bantuan daripada kita semua untuk bantu mereka. Lihat di mana ada tempat yang boleh kita salurkan bantuan, kita salurkan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tu kita dapat sedikit sebanyak menabung untuk bumi, untuk akhirat yang kita akan bertemu satu masa nanti. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini juga, marilah sama-sama kita meningkatkan, memperbanyakkan selawat dan salam buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawat dan salamlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بلا شك، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانو، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله أسرة ميزان زين العابدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.